tidur pun ambil wuduk, ambil semayang. Pergi tidur, elok bini main apa, mak hang pergi jauh orang ada ayat semayang. Bukan jauh lagu tu, dia terkena api lah. Esok bangkit cepat-cepat berwuduk. Ni warak tak kena gaya, dia mengaji tak habis. Orang jenis faham tak habis ni jadi susah, yang tahu buang televisyen dan telaga buruk, jenis ni. Jadi dia sentiasa berwuduk, bantai ambil, bantai ambil. Sayyidina Ali ni baik. Ni hadis ni cerita kelebihan lain pula. Mari kita tengok. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mengambil wuduk hamba yang muslim atau mukmin kitalah, maka membasuh ia akan mukanya. Bila kita basuh muka, antara anggota wudu, keluarlah daripada mukanya sekalian kesalahan yang memandang ia kepadanya dengan dua matanya. Kan, apa dosa yang kita dapat melalui muka, melalui muka ni matalah. Lalunya kita tengok benda-benda yang berdosa. Bila kita ambil ayat sembahyang, gugur dosa-dosa dua mata kita, serta air, atau serta akhir titik air, atau seumpama ini, akan dikeluar sekali dengan ayat-ayat yang menitik di muka kita itu. Habis dosa-dosa memandang dengan dua mata perkara-perkara yang haram. Dan apabila membasuh ia akan dua tangannya, kata Nabi, keluarlah daripada dua tangannya sekalian kesalahan yang menyerang akan dia oleh dua tangan, serta air atau serta akhir titisan air, hingga keluar bersih daripada segala dosanya. Maksudnya dosa kita hak dengan tangan, tak kira lah dosa apa pun, dia keluar di celah-celah jari kita, sehinggalah titisan air yang terakhir yang kita basuh tangan. Sebab tu basuh muka elok-elok, bagi lambat-lambat, jangan kalut, kan, biar gugur dosa-dosa kita yang dapat melalui muka. Tangan pun ambil cermat-cermat, jangan buat kalut-kalut bebih korang. Kan, kawasan muka kita kena faham, daripada tempat tumbuh rambut ni sampai kan tepi telinga ni, sampai bawah dagu. Orang perempuan pula sideburn ni dia kena basuh, kan, sebab sideburn ni dia masuk dalam kawasan muka. Orang lelaki pun tak apalah, tapi orang lelaki tak apa kalau ingat dia pendek. Orang perempuan ni dia panjang, kadang-kadang dia nak bagi senang, dia selit je lah telinga. Dia selit sini, dia selit sini, dia ambil ayat sembahyang. Tak sah sembahyang, ambil ayat sembahyang, sebab dia tak basuh sideburn dia panjang tu yang duduk dalam kawasan muka. Dia kena tarik bagi turun bawah, tarik dua-dua turun, macam wayang Cina. Tengok wayang Cina, tarik panjang, bagi basah. Jangan selit celah ni ambil ayat sembahyang, dia tak basah, sebab sideburn dia masuk kawasan muka. Kan banyak orang silap yang tak mengaji. Lah main mengaji baru tahu, dulu buat begitu ustaz. Tak apalah, dulu dia tak tahu. Minta ampun kat Tuhan. Tiap titisan air yang duk keluar, dia mengeluarkan dosa, sampailah ke titisan air yang terakhir, yang turun daripada muka kita. Habis. Sebab tu orang yang sembahyang ni, tuan-tuan, dosa dia silap-silap habis tu kan. Kita ambil ayat sembahyang tu, hak yang fardu, hak sunat, hak saja-saja ambil, kan. Kita pun ingat kalau banyak sangat buat dosa, buatlah amalan ni, wuduk banyak-banyak, ambil ayat sembahyang. Lepas tu langkah kaki pergi masjid pula, pun tiap-tiap langkah diampunkan dosa. Sebutlah hadis sahih. Duduk dalam masjid pula, kan, lepas sembahyang kita boleh duduk. Nabi kata apa? Malaikat berdoa kepada
Orang boleh duduk lepas sembahyang dia tak terus bangkit. Allahumma ighfir lahu, kata malaikat, ya Allah ampunkan dosanya. Tu dia tuan-tuan tengok, daripada ambil ayat sembahyang sampai pergi jalan sembahyang, duduk dalam masjid kan, lepas sembahyang duduk sat, kita sentiasa buat amalan-amalan yang mengkifarahkan dosa-dosa kita lepas-lepas. Jadi kita rebut benda ni kan. Kadang-kadang benda ni kita tak nampak, kita duduk ralik sampai umur 5-6 dah, amalan-amalan nak menghapuskan dosa yang mudah banyak ada di depan kita, kita tak rebut. Duduk dalam ngaji kan, Nabi kata duduk turun kepada mereka malaikat rahmat, membuka sayap pohon keampunan Allah. Ni kita duduk ngaji ni, duduk dengan malaikat nak. Duduk dengan malaikat pula duduk minta ampun kat tuan-tuan perempuan duduk ni. Lagi duduk selama tu lah duduk minta ampun, lagi duduk minta ampun tu. Betul duduk lama sikit tak apa. Hari ni saya ingat pelahok kita tengok boleh tak. Pelahok tak boleh lah. Saya apa faham lah, orang main mengaji ni dia tengok kadang-kadang 3 muka kan. Mula-mula dia tengok muka ustaz, ustaz ni duk teratur dari luar pelau sampai sejam lebih tak berhenti dia tengok muka yang kedua, muka jam. Kejap tu tengok dekat ke 10 dah tak nampak lagu nak berhenti tu. Sampai 2 jam tak berhenti dia tengok muka yang ketiga, muka pintu pagar. Tapi main sini insya-Allah dah. Jadi tuan-tuan, ni hadis yang menunjukkan kelebihan wudu. Ambil saja saja orang tak apa, ambil bila tak tahu nak buat apa, masuk bilik ayam, ambil ayat sembahyang. Kan habis tak ada apa, dah mayang apa semua dah, nak masak nasi ni, nampak masak dah tengah hari, masuk bilik ayam, ambil ayat sembahyang tu. Keluar pun baru bersiang ikan, masak nasi. Kita masak nasi, masak gulai pun jadi berkat. Kita masak dalam keadaan berudu, bagi anak bini kita, anak bini pula, anak lelaki kita makan. Kan kita ramah beras tu dengan keadaan kita berudu, bersih. Ni beza kita dengan kedai tom yam. Kedai tom yam depa ikut dan ya, ni kita makan di rumah ada kelainan. Bini masak dengan wudu, ada wudu kan. Kan baru berkat. Dah lah dia duk kan, kita orang perempuan lah selalu duk basuh beras. Bayangkan anak suami duk makan ayak tangan kita, selain dia ada kasih sayang, situ ada keberkatan pula berwudu. Hari ni kita tak apa makan, anak pun jarang makan ayak tangan mak dia. Pagi-pagi pergi beli nasi lemak, orang lain masak. Tambah lah pula Indonesia banyak tu buat nasi lemak. Baru ni dia pun dapat kesan belah kat tajam ni. Orang apa nama Vietnam. Vietnam juga nasi lemak. Dia buat sampai tumis kucing bah. Kan jaga tengok betul-betul banyak. Kita kena betul orang tempat kita orang beli macam-macam. Kan kita tengok dulu kita mana ada beli, mak kita lah habis tak ada, dia ramai tepung dengan pisang, buat cucuk kodok. Habis tak ada sangat, dia ramai nasi sejuk malam ni goreng bagi kita. Sebab tu budak dulu dengan mak pak ni, lah ni dia regang, tak ada. Suami ni pun duduk kedai tom yam lebih lagi pada rumah bini. Kan saya sana makan cepat tak. Yang kedua dia pula baik, duk habis. Di rumah duk pok hang. Jadi tak sembuh. Jadi ambil wudu, banyakkah kita ambil wudu, jadi sambil tak ada apa, kita nak ambil apa ni, hadis sahih, nak keluarkan dosa-dosa kita,
dosa mata kita, dosa tangan kita, dosa mulut kita, sampai ketitisan ayat yang terakhir menitik pun keluar sama-sama tu, ya, segala kesalahan dan dosa kita. Baik. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, kelebihan mengambil air sembahyang amat besar, kata dia, sebagaimana dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Lagi satu hadis bunyinya, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza tawadda al-abdul mu'min awil mu'min muslim awil mu'min fa ghasala wajhu kharajat min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaihi bi'ainai min al-ma' aw akhir qatril ma' aw nahwa hadza. Macam tadilah disebut, riwayat daripada Abi Hurairah telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ambil wuduk seorang hamba Allah yang muslim atau mukmin, sebab syak rawi itu dia tak boleh sama ada Rasulullah kata muslim ke mukmin, maka membasuh ia akan mukanya, nescaya keluar daripada mukanya sekalian kesalahannya yang memandang ia kepadanya dengan dua matanya, kan itu, dan didengar dua telinganya. Apa telinga kita yang duk dengar benda-benda tak elok, kan, dia keluar dosa tu melalui ayat sembahyang yang kita basuh, dan sebagainya, serta air keluar, serta air atau serta akhir titik air, air wuduk tadi, dia keluar. Baik. Maka dengan hadis ini tahulah kita berapa banyak kelebihan mengambil air sembahyang itu, sampai bersih diri daripada segala dosa. Bukan sahaja anggota kita tu bersih, dosa juga bersih. Sebab tu jangan duk nyegan nak ambil ayat sembahyang. Kita kadang-kadang menyegan, tadi ambil sembahyang maghrib, lepas tu duduk masjid nak isyak, orang bang kita duk fikir, ada tak lagi tahu ayat sembahyang, ada tak lagi tahu. Lepas tu kebetulan pula dia mengaji kan, dengar Tok Guru kata, kita bila ragu-ragu ada ke tak, kira hak asal tadi kita ada dah ayat sembahyang, kira ada punya menyegat, boleh bukan tak boleh lagu tu, tapi apa salah, pergilah ambil sekali lagi, kalau ada pun dia jadi sunat. Kan kita kan ada kita ada ayat sembahyang, kata sembahyang maghrib lah sampai nak isyak, kita confuse dah, ada ke tak ada lagi ayat sembahyang aku ni. Kata ulama, kita balik pada asal tadi ada tak? Ada, maka kira ada. Tapi bila bercakap tentang fadilat, kelebihan, ada pun elok kita ambil lagi, kan sekali lagi dosa kita gugur bila kita ambil ayat sembahyang. Maka anggota zahir yang memperbuat dosa itu ialah mata, telinga, mulut, hidung, kaki, tangan. Maka semua itulah yang bersih ia dengan mengambil wuduk. Kalau tadi Rasulullah sebut satu dua benda, tapi makna semua dosa yang kita lakukan melalui anggota wuduk, kan. Anggota wuduk ni apa dia? Tangan, muka, kaki, kan, ni semua kita basuh. Telinga apa, dosa telinga, dosa mulut, dosa mata, dosa kaki, dosa tangan keluar ketika kita mengambil wuduk. Kata Abu Isa, bermula hadis ini hadis hasan, lagi pula sahih, dan telah dikeluarkan dia oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ambil sembahyang, nak main mengaji pun ambil ayat sembahyang, walaupun tak ada syarat main mengaji ambil ayat sembahyang, tapi kita nak ambil kelebihan dan keberkatan. Kita sentiasa dalam keadaan suci. Kita nak main duduk dengan malaikat bersih, bukan lagu kita dah lah dengan borokot daun lah apalah, nak main duduk dengan malaikat, kita bersuci, cantik. Sikit lagi. Dosa mata dan keterangannya. Ya saudaraku,
adalah mata itu jikalau kita haluskan fikiran padanya, maka ia nikmat yang besar yang dikurniakan Allah Ta'ala. Mata dia nikmat besar, terdapat melihat alam, ciptaan-ciptaan Allah. Kerana dengan dialah dapat melihat keindahan makhluk Allah dan dapat beberapa kesedapan dan kesenangan dengan dia daripada segala yang tiada dapati akan dia oleh orang-orang yang kelam, orang yang tak nampak. Maka selama digunakan dia memandang barang yang diharuskan Allah, maka jadilah ia beberapa nikmat dipertaruhkan bagi bekal akhirat. Kan sama ada bekal baik ataupun bekal tak baik. Orang yang tak nampak untung, dia bekal tak baik melalui penglihatan, tak ada, dia tak nak tengok benda yang haram. Orang yang jelek, dia ada dua. Kan. Dan barang yang terpandang akan yang diharamkan Allah, maka dihapuskan oleh air sembahyang. Air sembahyang boleh menghapuskan. Seperti terpandang perempuan ajnabi, atau terpandang akan aurat lelaki atau sebagainya, maka dengan air sembahyang hapuslah. Itulah kelebihan air sembahyang, kelebihan wudu. Baik. Dosa telinga dan keterangannya. Telinga itu amatlah sukanya ia mendengar yang haram. Telinga ni biasalah, baik dia bukan orang mau dengar. Kalau dengar pun dengar sambil lena, tambah mengaji, dengar juga, tapi dia hanyut, kan. Tapi kalau dengar hak haram, tambah dengar orang mengata lah, dia punya bang dengar apa dia kata, dia memang lagu tu sebab iblis dia tumpang. Seperti mendengar upatan orang, kan, dengar orang mengupat, atau mendengar bunyi-bunyian yang haram. Dengar bunyi-bunyi yang haram, muzik yang lebih-lebih sangat, atau mendengar kemerduan perempuan yang halal nikah dengannya. Dengar suara kan, penyanyi, artis-artis kan, yang mendayu-dayu dan bersedap dengan berbagai-bagai pendengaran yang haram, hatta kepada yang buta sekalipun dengan telinganya dapat dosa seolah-olah jeleknya. Orang buta sekalipun, dia walaupun tak nampak, tapi ada benda kalau dia dengar, dia jadi ralik, jadi syok, kan, tumpas air, kan dia faham pun, tapi dia dengar dia syok, kan, ralik, kan. Akhirnya bila ralik leka, kita jadi lalai dosa. Tak lalai tak apalah, sekadar nak dengar-dengar, nak syok-syok, ni sampai ralik dengar tak sembahyang, ni tak kira siapa jelek ke tak jelek. Dapat dosa seolah-olah jeleknya, macam dia pun tengok, telah berubah ke telinganya pada waktu ia mendengar maksiat itu, lalu disengitkannya telinga. Dia tak nampak, dia dengar lagu syok, dia sengit, dengar sendirinya telinga dia sengit, dia dengar, kan, dia ada daya penarik tu. Dan mendongak sebagai mencelikkan mata, maka demikianlah dosa telinga. Bawa kita tengok leka. Jadi kita ambil wudu, maka jatuhlah segala dosa-dosa telinga yang kita dengar. Baik, kemudian dosa mulut dan keterangannya. Mulut itu sebesar-besar bala dan sebesar-besar nikmat. Dengan mulutlah kita boleh makan, kita boleh minum, tapi dengan mulut juga jadi bala. Kita hidup kerana, sebab tu orang tua kata kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Maka sebesar-besar balanya, iaitu dengan sedikit geraknya boleh dapat dosa dengannya, seperti mengupat dan mengacung dan memaki dan sebagainya. Seperti kata Arab, saghirul hirmi kabirul hurmi.
Artinya kecil bendanya dan besar dosanya boleh jadi daripadanya, iaitu mulut. Kecil je, tapi dia boleh dosa dapat jadi besar. Hingga kepada yang dhaif dan tiada kuasa mengangkat hatinya, tetapi lidahnya tiada dhaif. Kan ada setengah orang tak larat dah, jalan tak larat dah, mengesok saja, tapi mengata cari tapi laju, tak padan dengan tak boleh berjalan. Maka banyaklah perkara dosa boleh dapat daripadanya, hatta dengan berjamuan dan bermani-manisan, tutur kata dengan perempuan yang harus nikah, kan, dia pidu ayat-ayat doa, kan, dan itu boleh dosa. Saja orang tua kata pidu merenyeh, merenyeh, dan menyakiti hati orang boleh dikatakan ialah besar membuat dosa daripada anggota yang lain-lain. Silap-silap dia lebih besar dosa daripada anggota yang lain. Sehingga satu hadis Nabi sebut, ada ayat Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Kerana mulut. Bunuh ni dia pergi bunuh seorang je mati. Tapi kalau kena fitnah ni sampai bergaduh satu kaum, satu keluarga, lebih ramai lagi yang akan kalau berperang, lebih ramai lagi terbunuh. Sebab tu dia lagi besar daripada terus bunuh seorang. Jadi apa nama itulah, antara dosa-dosa yang boleh berpunca daripada anggota-anggota kita ni, kan? Jadi maka kita selain daripada kita nak jaga anggota-anggota kita, sebab kita tak upaya sorok dosa ni anggota ni. Esok bercara depan Allah, mereka ni jadi saksi, mulut kita tutup, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah tutup mulut, kaki, tangan jadi saksi. Dia habaq segala dosa yang dia buat. Kita nak kata apa? Jadi tak mau bagi anggota kita menjadi saksi kejahatan yang kita buat di dunia. Rajinlah sembahyang, rajinlah ambil wudu, ambil sembahyang, rajin minta ampun kat Tuhan. Tiap kali kita ambil wudu, dosa-dosa digugur sampai ke titisan akhir air wudu kita tu. Itu di antara kelebihannya. Kemudian banyak lagi ni. Dia nak cerita tentang wudu. Jadi kita simpan sikit untuk bulan depan pula. Jadilah kita ambil beberapa perkara tentang wudu ni, dan menguatkan lagi kita tentang amalan dawa berwudu. Amalan berwudu bukan saja dalam ibadat, tapi menjadi amalan kita, kan? Tiap-tiap kali mandi walaupun tak sembahyang, ambil wudu, kan? Macam saya katakan tadi, cuba kita try nak masak mula dengan wudu. Dia